Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, kita akan memulakan penataran berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah, yang mana jika tuan-tuan lihat pada slide saya ini, saya mulakan dengan pengenalan pentaksiran berasaskan sekolah. Jadi bab kata orang tua-tua tak kenal maka kita tak cinta, ya tuan-tuan. Kita bermula dahulu dengan sejarah dari mana PBD itu bermula, ya. Jadi mungkin ada dalam kalangan adik-adik yang berada di sekolah ini belum lagi berada di sekolah semasa PBS ini dilancarkan pada tahun 2011. Jadi kita akan melihat maklumat ini, tuan-tuan, ya. Jadi dalam penataran saya pada pagi ini, saya akan mengupas 3 perkara, iaitu sejarah awal PBS, kemudian pengenalan tentang PBD dan apakah PBD itu sendiri, ya. Jadi kita mulakan. Sebenarnya PBD ini merupakan komponen daripada pentaksiran berasaskan sekolah. Jadi pada tahun 2011, ya, telah diperkenalkan pentaksiran berasaskan sekolah, iaitu satu pentaksiran yang bersifat holistik dan selaras dengan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan negara kita. Jadi dalam pentaksiran berasaskan sekolah ini, 3 aspek yang diutamakan, tuan-tuan, iaitu pentaksiran yang merangkumi aspek kognitif, afektif dan juga psikomotor. Jadi kita lihat di sini, apa kaitannya dengan PBD itu, tuan-tuan? PBD ini merupakan salah satu komponen daripada PBS. Kalau kita ibaratkan, PBS itu merupakan sebuah rumah. Di dalam rumah itu kita ada bilik-bilik darjah ke bilik apa dan sebagainya, dan salah satu bilik itu adalah PBD itu, tuan-tuan, ya. Jadi kepentingan pelaksanaan PBS ini dan termasuklah PBD, tuan-tuan, adalah melibatkan fasa awal, iaitu 9 tahun persekolahan anak-anak, ya. Jadi jika kita lihat 9 tahun persekolahan itu bermula dari sekolah rendah, kita ada tahap 1, tahap 2, iaitu dari tahun 1 hingga ke tahun 6. Kemudian disambung lagi 3 tahun di sekolah menengah sehingga ke tingkatan 3. Fokus pelaksanaan ini adalah elemen pembinaan, kemahiran, pengetahuan, sahsia dan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak murid kita. Jadi kalau kita perhatikan, pelaksanaan PBS itu adalah untuk kemenjadian murid dari segi aspek kemahirannya, dari segi aspek pengetahuannya. Kita bangunkan sahsia anak-anak dan kita bangunkan nilai-nilai murni itu. Ini disokong dengan program-program daripada kementerian. Kita ada HIP program, contohnya untuk kemahiran berbahasa Inggeris. Kemudian kita juga ada program Sumur untuk pembangunan sahsia dan nilai-nilai murni anak-anak itu, tuan-tuan. 2 tahun terkemudian itu, pasca selepas 9 tahun, barulah fokus itu kepada elemen kecemerlangan berorientasikan akademik, di mana pada tingkatan 5 anak-anak ini akan menduduki peperiksaan sama ada sijil pelajaran Malaysia, STAM dan yang setara dengannya. Jadi kita lihat di sini, 9 tahun persekolahan itu seharusnya dibangunkan sebaik-baiknya di peringkat sekolah. Tidak dinyatakan di situ adanya peperiksaannya. Pada peringkat awal itu ada, di darjah 6 tu ada UPSR, tuan-tuan. Kemudian di tingkatan 3 ada pengukurannya PT3, tetapi itu adalah bukanlah berupa pensijilan. UPSR, ujian penilaian sahaja, tuan-tuan. PT3, pentaksiran sahaja, tuan-tuan. Tetapi dilihat di sini, disebabkan adanya 2 penilaian ini, maka di peringkat sekolah berlaku sedikit gangguan dalam pelaksanaan PBD. Sekolah lebih memfokuskan kepada menyediakan murid-murid ini seperti satu peperiksaan yang besar. Jadi inilah, tuan-tuan, gangguan-gangguan kita sehingga PBD itu tidak diguna pakai data-datanya untuk menyusun atur aktiviti, program yang sesuai untuk pembangunan
kemenjadian anak-anak murid kita. Ini sejarah awal ya tuan-tuan dari segi pelaksanaan PBD. Jadi kita lihat pelaksanaan PBD itu adalah selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan kita. Kalau kita lihat di dalam falsafah kita ni, menekankan satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu. Diletakkan di situ tuan-tuan ya, memperkembangkan potensi individu. Kalau kita lihat tadi di dalam PBS, secara holistik kita memperkembangkan potensi anak-anak itu secara menyeluruh dan bersepadu. Tuan-tuan, jadi kita terlupa di situ ya, menyeluruh bersepadu. Kita bangunkan anak-anak selama 9 tahun itu secara menyeluruh bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis. Anak-anak itulah harmonis dan seimbang dari segi inteleknya, rohaninya, emosinya dan jasmaninya tuan-tuan ya. Kita lihat dalam falsafah negara kita menekankan tentang pembangunan potensi individu yang seimbang. Sebab itu nanti kita lihat, saya akan kaitkan ya tuan-tuan dalam penerangan berikutnya ini. Kenapa? Apakah tujuan kita ini? Tujuannya kita akan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri untuk memberikan sumbangan tuan-tuan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Jadi kita kena berpatah balik kepada falsafah pendidikan kebangsaan ini sebagai sejarah pelaksanaan PBS itu diperkukuhkan di peringkat sekolah. Ya. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, dalam 6 aspirasi murid, ya, falsafah pendidikan kebangsaan kita menggariskan apabila anak-anak di negara kita ini ya selesai mengikuti persekolahannya itu tuan-tuan, anak-anak ini akan mempunyai pengetahuan, mempunyai kemahiran berfikir, memiliki kemahiran memimpin, memiliki kemahiran dui bahasa, kuat etika dan kerohaniannya dan mempunyai identiti nasional yang tinggi. Keenam-enam aspirasi ini tidak akan tercapai sekiranya kita tidak melaksanakan PBD itu dengan sebaik-baiknya. Kerana 6 hasrat dalam 6 aspirasi murid ini terkandung dalam pelaksanaan PBD di peringkat sekolah. Jadi ini yang kita kena lihat pada seorang murid mempunyai 6 aspirasi ini. Ya, jadi kefahaman kita tentang maksud pengetahuan itu. Maksud pengetahuan itu bukan hanya diukur dengan sijil tuan-tuan, iaitu dengan peperiksaan. Kadang-kadang mungkin anak itu tidaklah lulus dalam peperiksaan itu, tapi ini tidak bermakna dia tidak mempunyai pengetahuan. Tuan-tuan, mempunyai kemahiran berfikir, begitu juga. Begitu juga dengan kemahiran memimpin. Bukanlah maksudnya kemahiran memimpin, semua anak di sekolah itu dah menjadi pemimpin sekolah pula. Seramai-ramailah kita lantik jadi pengawas sekolah. Tetapi murid itu juga boleh menjadi seorang pemimpin. Memimpin dirinya sendiri dalam kelompok-kelompok yang kecil. Dan penguasaan kemahiran dui bahasa. Tuan-tuan ya, dalam 6 aspirasi murid. Jadi kita lihat di sini, pembangunan kemahiran dui bahasa ini sepatutnya kita perkasakan bermula daripada tahun 1 hinggalah ke tahun 6. Supaya tidaklah wujud lagi anak-anak kita yang terpaksa kita masukkan ke kelas peralihan kerana tidak menguasai kemahiran dui bahasa. 6 tahun berada di sekolah rendah. Satu pemerkasaan yang perlu dilaksanakan sebaik-baiknya. Tetapi apa yang berlaku, seramai-ramai pula anak-anak kita ini pada tahun 2021 terpaksa memasuki kelas-kelas peralihan. Ada yang kurang mahir membaca. Itu yang datang daripada SJKC, SJKT. Termasuk juga yang daripada SK, kita pun dapat mengesan ada anak-anak yang tidak menguasai kemahiran berbahasa itu tuan-tuan. Kurang dari segi kemahiran membaca, apatah lagi kemahiran menulis. Dan kalau kita gabungkan dengan kemahiran bertutur, adakah tempoh 3 tahun nanti di peringkat sekolah perkara ini boleh kita pulihkan serta-merta? Jadi di sini persoalannya, mengapa PBD itu perlu diperkasakan di peringkat sekolah
supaya kemahiran ini akan diperoleh untuk anak-anak. Sekurang-kurangnya dia pandai membaca, tuan-tuan. Dia boleh menulis. Tidaklah kita jadikan anak-anak ini bersekolah 6 tahun di sekolah rendah. Kita tambah lagi 5 tahun di sekolah menengah, dikeluar sebagai rakyat Malaysia yang tidak tahu membaca, yang tidak tahu menulis. Jadi itu merupakan satu tanggungjawab yang kita kena fikirkan secara bersama-sama dalam penataran pemantapan PBD pada hari ini. Tuan-tuan, ini adalah kronologi pelaksanaan PBS di negara kita. Jadi kalau kita lihat, tuan-tuan, ya, bermula daripada tahun 2005 hingga tahun 2007, pelbagai seminar, conference yang melibatkan pakar pentaksiran pendidikan dari dalam dan luar negara telah diadakan sebenarnya. Ini adalah sejarah pendidikan yang perlu kita fahami dalam pelaksanaan PBD itu. Jadi pelaksanaan PBD bukanlah satu elemen yang diada-adakan. Ia merupakan satu kajian yang dilaksanakan untuk pendidikan di negara kita. Pada tahun 2008, kajian rintis terhadap 550 sekolah rendah telah dilaksanakan, tuan-tuan, ya. Jadi kalau kita lihat pada tahun 2005-2007 itu, reformasi pentaksiran pendidikan di Malaysia perlu diadakan, ya, kepada sistem pentaksiran berasaskan sekolah yang sesuai. Jadi kita terutamanya pada waktu itu menyedari untuk mengurangkan tekanan terhadap prestasi pelajar berdasarkan keputusan peperiksaan, tuan-tuan, ya. Jadi kajian rintis diadakan yang mana daripada 550 sekolah ini melibatkan pentadbir sekolah, guru-guru bersetuju untuk melaksanakan PBS itu. Bimbingan dan sokongan juga perlu diberikan kepada guru-guru dalam pelaksanaan PBS ini dan kemudahan ICT dinaik taraf, tuan-tuan, kerana berkaitan dengan pelaksanaan PBS, ya. Jadi pada tahun 2009-2010, mesyuarat dan perbincangan meja bulat telah diadakan hasil daripada kajian rintis ini. Jadi pentaksiran pendidikan, dapatannya pentaksiran pendidikan perlu menumpukan perhatian kepada PBS dan peperiksaan perlu kekal dalam sistem pada lower stake di sekolah rendah dan sekolah menengah. Ini pada tahun 2010, tuan-tuan, ya. Akhirnya pada Disember 2010, kelulusan pelaksanaan PBS dipersetujui oleh Kabinet di negara kita. Dan pada bulan Januari 2011, pelaksanaan PBS bermula daripada anak-anak yang berada di tingkatan di tahun 1 dan pada tahun 2012 bermula pada anak-anak yang berada di tingkatan 1. Jadi sejarah ini sebenarnya perlu kita ketahui, ya, dalam sejarah pelaksanaan PBS itu. Ini sebagai pembugaran kepada kita semua apabila ditanya, ya, oleh masyarakat luar, terutamanya ibu bapa, kita dapat menerangkan sejarah mengapa berlakunya pentaksiran berasaskan sekolah dan apakah hasratnya serta kaitannya dengan falsafah pendidikan negara kita. Jadi tuan-tuan, komponen pentaksiran PBS ini perlu difahami oleh seluruh warga sekolah, apatah lagi di barisan kepimpinan. Di sekolah sehingga ke hari ini, tuan-tuan, ya, PBS ini masih ada. Masih ada. Sama ada kita sedar atau tidak, tapi saya akan menerangkan sekali lagi. Jadi PBS itu, komponen PBS itu terbahagi kepada dua. Satu merupakan komponen akademik. Satu lagi komponen bukan akademik. Tetapi kedua-dua komponen ini memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan kemenjadian murid kita mencapai 6 aspirasi murid ini tadi. Kita lihat, ya, di dalam PBS, pentaksirannya adalah secara holistik yang melibatkan domain kognitif, afektif dan juga psikomotor. Tuan-tuan, ya. Jadi kalau kita lihat di mana dia domain kognitif itu, domain kognitif itu akan berada pada komponen akademik. Afektif kita dekat mana, tuan-tuan? Psikomotornya kat mana? Psikometrik kita. Sebab itu kalau kita lihat, kita ada pentaksiran PAJSK. Pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum. Ya, yang merupakan
penyokong yang kuat untuk bahagian akademik kita. Kemudian ditambah lagi domain psikometrik. Psikometrik ini yang dikendalikan oleh unit bimbingan dan kaunseling di sekolah-sekolah. Di manakah kegunaan data-data itu sepatutnya diguna pakai oleh pihak sekolah untuk menyusun atur pelbagai perkara berkaitan dengan anak-anak murid kita. Jadi saya menerangkan di sini supaya kita dapat bergerak serentak. Psikometrik yang ditaksirkan yang dilaksanakan pentaksirannya oleh kaunselor-kaunselor kita sepatutnya dibincangkan secara kat sekolah kerana dapatan daripada psikometrik itu diguna pakai oleh sekolah untuk mengenal pasti kecenderungan anak-anak murid kita. Di situlah guru-guru yang akan mengajar akan mengguna pakai adakah anak murid kita ini cenderungnya secara kinestetik ataupun dia lebih kepada visual ruang. Ya, ini kita guna pakai tuan-tuan ya. Jadi itu kegunaannya. Di dalam PAJSK pula, pembangunannya kalau kita lihat tadi, pembangunan anak-anak kita secara menyeluruh. Ya, dalam PAJSK kita membangunkan nilai-nilai murni. Kita membangunkan potensi kemiskinan, kesasia, kepimpinan anak-anak kita. Jadi ini sangat penting. Jadi PAJSK itu juga data-datanya perlu ditaksir di peringkat sekolah. Di dalam PAJSK, salah satu komponennya adalah segak. Data segak ini memberikan gambaran kemenjadian murid yang juga berkait rapat dengan potensi di bahagian akademik. Ya, contohnya kalaulah ramai anak-anak murid kita obesiti. Apakah program-program yang dapat kita laksanakan untuk membantu mereka ini tadi supaya anak-anak ini menjadi cergas dan cerdas yang akan membantu kita dalam komponen akademik ini. Jadi, kalau kita lihat, saya warnakan di situ warna pink, tuan-tuan ya. Ini sejarah awalnya. Komponen akademik terdiri pada dua. Satu, pentaksiran pusat yang dikendalikan oleh lembaga peperiksaan. Jadi, pada tahun ini 2021, pentaksiran pusat yang dikendalikan oleh lembaga peperiksaan hanyalah tuan-tuan peperiksaan SPM. Ya, sebab bila diumumkan pemansuhan UPSR dan juga penangguhan PT3. Dan yang berada di sekolah, pentaksiran sekolah, PS. Kenapa sekarang ni bertukar menjadi PBD? Itu sama sahaja komponen tu tuan-tuan ya. Jadi PAJSK dikendalikan di peringkat sekolah tapi diuruskan oleh bahagian BKK, ya, bahagian kesenian, bahagian kokurikulum dan kesenian. Kemudian psikometrik dikendalikan secara terus oleh BPHH. Tetapi data ini semua ada di peringkat sekolah. Jadi inilah dia rumah besar PBS, tetapi kita akan mengambil terus kepada PBD. Tuan-tuan ya, kita ambil yang satu part yang kecil itu. Tetapi sebenarnya PBD itu berkait rapat, disokong oleh 3 lagi perkara ni lah tuan-tuan ya. 3 perkara. Sebab mengapa saya katakan sedemikian? Kalaulah kita tidak disokong oleh PAJSK, tidak disokong oleh psikometrik tuan-tuan ya, agak sukar untuk kita mencapai ya pentaksiran sekolah yang memberikan tahap penguasaan yang baik kepada anak-anak murid kita. Jadi ada kaitannya di situ. Dan apabila kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka anak-anak murid kita akan bersedia untuk menduduki peperiksaan ketika mereka berada di tingkatan 5, iaitu di peringkat SPM. Okay. Baik, kita lihat seterusnya. Inilah pengumuman yang menggegarkan negara kita, iaitu pada 28 April 2021 baru-baru ini, apabila yang berbahagia Menteri Pendidikan kita, Datuk Dr. Razi Jidin, mengumumkan pemansuhan sepenuhnya UPSR pada tahun ini. Kemudian PT3 juga dibatalkan pada tahun ini, ya tuan-tuan. Ini diadakan pada malamnya. Ya, pemansuhan UPSR dan pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah diadakan bicara naratif oleh pengarah lembaga peperiksaan kita, Datuk Haji Pakarudin bin Ghazali. Ya, jadi pada malam itu ya disambut di mana kita di peringkat sekolah haruslah mempunyai kesiapsiagaan memperkasakan PBS mulai tahun 2021. Jadi tuan-tuan ya,
bayangkannya kita sepatutnya berada dalam keadaan siap siaga. Kita tidak melatah apabila UPSR dimansuhkan, apabila PT3 dibatalkan, tetapi kita mempunyai kekuatan untuk memperkasakan PBS di peringkat sekolah. Sebab itu saya minta pentadbir kena ada dalam penataran ini. Kerana saya tidak hanya menyentuh berkaitan PBD pada awal perkongsian ini tuan-tuan, tetapi saya menyentuh keempat-empat elemen itu. Ya, jadi kita lihat, mau atau tidak, saya berpatah balik pada slide ini tuan-tuan ya. Di peringkat pentadbiran, melihat semula dua lagi elemen bukan akademik itu. PAJSK dan juga psikometrik. Di dalam PAJSK, SEGA serta ekstra kurikulum yang sepatutnya kita adakan untuk anak-anak murid itu diperkasakan. Ya, bagaimana pelaksanaan SEGA kita buat dalam keadaan pandemik ini? Bagaimana aktiviti kokurikulum dapat kita laksanakan tuan-tuan? Dan adakah psikometrik memainkan peranannya? Memang sangat memainkan peranan dalam keadaan kita sekarang ini dalam situasi pandemik. Wak Ima mungkin di peringkat sekolah boleh merancang untuk membuat satu pentaksiran melihat emosi anak-anak apabila sekejap mereka perlu berdepan datang ke sekolah, sekejap mereka perlu melalui PDPR dan apakah usaha-usaha yang kita boleh laksanakan apabila kita mendapat data tentang emosi anak-anak ini tadi. Jadi peranan unit bimbingan dan kaunseling itu sangatlah penting untuk menyusun atur dari program-program yang bersesuaian untuk memulihkan semangat anak-anak ini untuk terus dapat mengikuti pembelajaran dalam apa jua situasi. Mereka juga menjadi anak-anak yang kalis cabaran dalam situasi pandemik ini. Jadi tiga-tiga komponen ini datanya tuan-tuan sebenarnya diguna pakai oleh pihak sekolah. Ya, apa jua data ini, itulah dia perancangan yang akan dibuat oleh pihak sekolah. Jadi itu pentingnya ya tuan-tuan. Baik, jadi saya akan pergi tuan-tuan ya. Ini kita lihat tuan-tuan ya. Pelaksanaan PBS di peringkat sekolah ini, dari segi akademik tadi tuan-tuan, persiapannya untuk pentaksiran pusat di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ini di sekolah menengah. Tuan-tuan, jadi adakah anak-anak peralihan tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 itu kita abaikan? Kita hanya memfokuskan kepada pentaksiran pusat. Tidak, tuan-tuan ya. Jadi anak-anak itu akan terlibat dalam PBD kerana kita akan menyediakan mereka untuk 2 tahun berakhir itu, tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk menduduki peperiksaan. Ya. Jadi anak-anak yang berada di tingkatan peralihan, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 terlibat secara langsung dalam pentaksiran sekolah yang kini kita kenali sebagai PBD. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan ya, untuk pentaksiran pusat ini memang dilaksanakan sepenuhnya oleh bahagian lembaga peperiksaan, cuma kita mentadbir sajalah di peringkat sekolah menggunakan instrumen yang setara mengikut peperiksaan yang diduduki oleh anak-anak kita. Tetapi untuk pentaksiran sekolah ataupun PBD, pentaksiran bilik darjah itu dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah bagi semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran, tidak ada yang terkecuali. Ya, tidak ada yang terkecuali. Pentaksirannya bertujuan untuk pembelajaran. Ini kita kena sangat-sangat jelas di situ ya. Jadi apabila melibatkan semua mata pelajaran dalam situasi pandemik ini, tuan-tuan berhadapan dengan PDPR. Di dalam jadual PDPR tuan-tuan, tidaklah ditiadakan mata pelajaran seperti PJ itu tiada. Tuan-tuan, ya, sebab bagaimana tuan-tuan nak mentaksirnya kalau kita tiadakan? Pendidikan seni, okey kita tiadakanlah sebab tiada dalam peperiksaan. Tak boleh begitu, tuan-tuan ya. Okey. Kita lihat bagi bukan akademik, pentaksiran PAJSK. Ini dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah bagi SEGA, co-curriculum dan extra curriculum. Tuan-tuan ya. Jadi PAJSK kita ada data SEGA, data co-curriculum dan data extra curriculum. Okay.
Seterusnya, psikometrik dilaksanakan sepenuhnya oleh kaunselor menggunakan instrumen yang disediakan oleh lembaga peperiksaan dan untuk melihat kebolehan semula jadi yang ada pada anak-anak di sekolah itu dan apakah potensi-potensi yang kita akan bangunkan daripada anak-anak ini. Jadi peranan pentadbir, peranan semua jawatan kuasa, semua guru amat penting memahami pentingnya pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah yang dilaksanakan sepenuhnya di peringkat sekolah ini. Baik, sekarang tuan-tuan, saya akan beralih kepada satu komponen yang kecil, iaitu pentaksiran bilik darjah daripada PBS ini. Komponennya kecil tetapi merupakan komponen yang sangat besar. Kini pentaksiran sekolah itu telah pun kita kenali sebagai pentaksiran bilik darjah. Tahun 2012, 2011, 2012, 2015 dikenali sebagai pentaksiran sekolah. Dan pada tahun 2016 dibentukkan nama menjadi pentaksiran bilik darjah. Ini pun menjadi kekeliruan di peringkat sekolah. Apabila diperkenalkan PBD, ramai-ramai pula kita bertanya, PBS itu ada lagi ke tidak? Ada, tuan-tuan. PBS itu sentiasa ada. Kerana PBD ini sebahagian daripada PBS. Jadi inilah yang kita perlu perbetulkan dalam kalangan guru-guru kita. Baik, kita pergi kepada pentaksiran bilik darjah. Apakah pentaksiran bilik darjah itu? Jadi pentaksiran bilik darjah ataupun singkatannya PBD merupakan satu pentaksiran yang dirancang. Perlu dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod, dilapor oleh guru sekolah. Guru yang mengajar itu tuan-tuan dia yang kena merancang, dia kena membina, dia kena takbir. Periksa ni maknanya kita melihat yang kita rancang ini tadi dapat tak menggambarkan kejadian murid ini. Direkod dan dilaporkan oleh guru sekolah. Jadi bukan orang daripada luar. PBD itu adalah satu pentaksiran yang berlaku di dalam bilik darjah. Baik, bagaimanakah perkembangan pembelajaran murid itu dinilai melalui PBD? Jadi melalui PBD, pembelajaran murid itu dinilai berdasarkan tahap penguasaan murid. Saya cerita sedikit sejarahnya lah. Sebelum tahun 2016 tuan-tuan kita menggunakan band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6. Jadi berlaku kekeliruan kerana pada waktu itu kita ada kategori-kategori sekolah. Kita ada sekolah kluster kecemerlangan, kita ada sekolah amanah, kita ada sekolah cemerlang. Yang mana cikgu pun dah keliru. Bila sekolah kluster kecemerlangan, dia juga menggunakan band. Terbalik. Kalau SKK, band 1 itu band bagus, tuan-tuan. Sebelum inilah dalam SKPM kita, dulu SKPM, Standard Kecemerlangan ni kita sekarang SKPM G2 kan. Jadi dalam SKPM kita dahulu, dia menggunakan band untuk menarafkan sekolah-sekolah ini. Ada band 1 hingga band 6 tapi terbalik. Band 1 tu yang paling baik. Kalau kita berada band 7, band 8 tu tak baik tuan-tuan. Jadi di sekolah pula, cikgu-cikgu pun menggunakan band pada waktu itu. Kita ada band 1 hingga band 6 tetapi band 6 itu band terbaik. Sebab itu berlaku perubahan. Sekarang penilaian itu kita menggunakan tahap penguasaan TP. Ini saya ulang semula untuk adik-adik yang tak tahu ceritanya lah. Jadi TP. Setakat ini kita menggunakan TP. Jadi kita ada TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6. Tuan-tuan iaitu kita menggunakan pendekatan pertimbangan professional judgement guru melalui pentaksiran formatif dan sumatif. Sahabat-sahabat guru yang saya kasihi, bagaimana kita nak menetapkan TP1, 2, 3, 4, 5 untuk anak-anak kita ini? Kita akan menetapkannya melalui
dua pentaksiran yang berlaku dalam pembelajaran kita, iaitu pentaksiran formatif dan juga sumatif. Jadi kita kena perlu sangat jelas, sangat faham apakah itu pentaksiran formatif dan apakah itu pentaksiran sumatif. Adakah kedua-dua pentaksiran ini berlaku serentak? Boleh tak semasa saya mengajar ini? Ya, semasa saya mengajar ada sumatif, ada formatif. Sebab bila kita memahami konsep pentaksiran formatif dan sumatif ini, kita tidak akan sukar untuk merancang pengajaran kita. Akan membantu kita untuk membina pengajaran tadi bagi PBD. Jadi ini sangat jelas ya. Baik, jadi kita lihat di sini, PBD merupakan pentaksiran dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Secara berterusan ni tuan-tuan, tujuannya adalah untuk kita mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Jadi, adakah PBD ini berlaku sepanjang masa kita mengajar? Ya, apabila kita mengajar, iyalah. Sepatutnya setiap kali kita melangkah ke bilik darjah, maka berlakulah pentaksiran bilik darjah. Sama ada kita mengajar satu waktu 30 minit ataupun kita mengajar 1 jam. Tuan-tuan ya. Dan PBD ini, bagaimana kita nak mentaksirnya tuan-tuan? Kita akan mentaksirnya sama ada menggunakan pentaksiran formatif ataupun sumatif. Ya. Jadi, di dalam pentaksiran formatif itu, ada 2 perkara, iaitu mentaksir perkembangan sebagai pembelajaran, iaitu S-learning. Ya, pembelajaran tu S-learning tu dekat situ tuan-tuan ya. Kemudian PBD tu S-learning. Kemudian kita juga mentaksir perkembangan untuk pembelajaran for learning. Jadi ini yang kena difahamkan oleh cikgu-cikgu. Dan kita ada pentaksiran sumatif juga tuan-tuan, of learning, mentaksir perkembangan tentang pembelajaran. Yang ini biasanya pada akhir pengajaran kita, kadang-kadang kita buat, kalau katakanlah pengajaran kita itu mengikut topik-topik ya, sebagai contohnya mata pelajaran sejarah dia ada bab kan, contoh ya tuan-tuan, habis bab itu kita boleh buat pentaksiran sumatif. Habis mengajar dalam tempoh 1 hari itu boleh tak buat pentaksiran sumatif? Boleh sebenarnya ya. Dalam masa pentaksiran kita habis mengajar kan, kita menetapkan objektif, kita juga akan membuat refleksi, ada di situ. Jadi yang formatif ni di mana pula? Ya, kita nak mentaksir perkembangan sebagai pembelajaran, kita nak mentaksir perkembangan untuk pembelajaran. Di sinilah kepentingan pemahaman kita tentang pelaksanaan PBD itu menggunakan pentaksiran formatif dan sumatif supaya kita dapat membina RPH kita tadi, rancangan pengajaran kita dengan berkesan dengan aktiviti-aktiviti yang akan memberikan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan serta pencapaian anak-anak murid kita. Ini kena perlu sangat jelas tuan-tuan ya. InsyaAllah saya akan membantu tuan-tuan untuk memberikan penjelasan ini. Jadi kita lihat tuan-tuan ya. Kita lihat dulu 3 elemen ini. Sebab saya dapati di sini saya kena membantu ya dari segi pemahaman ini. Okey. Kalau kita lihat formatif itu iaitu pentaksiran ya sebagai pembelajaran ya tuan-tuan. Apa maksudnya sebagai pembelajaran ini? Di sini guru sebenarnya ya tuan-tuan memainkan peranannya untuk mengetahui setakat mana pembelajaran pada hari itu mencapai objektif yang disasarkan. Pada ketika ini, apakah jenis-jenis pentaksiran yang cikgu boleh gunakan? Cikgu boleh bersoal jawab. Kan kadang kita tanya murid-murid kita kan, kita bersoal jawab. Kita pun mengemukakan, kita dah ada soalan-soalan yang kita dah sediakan. Soalan-soalan itu biasanya kita rancang. Ya, pada awal pengajaran dalam set induksi pun kita ada soal jawab. Apabila kita bersoal jawab pada set induksi, kita ingin mengetahui pengetahuan sedia ada murid. Kemudian di tengah-tengah kita mengajar itu, kita juga mungkin ada soal jawab dengan anak-anak murid supaya kita lihat setakat mana anak-anak murid kita mendapat ilmu yang kita sampaikan. Pada akhir pengajaran kita, kita pun boleh bersoal jawab juga tuan-tuan. Jadi ini guna pentaksiran formatif, mentaksir perkembangan sebagai pembelajaran untuk guru-guru
menilai semula pengajarannya pada hari itu. Itu untuk guru, tuan-tuan. Ya, jadi guru, okey, saya kena ada yang ini. Kenapa saya nak nilai pengajaran saya? Kerana daripada penilaian itu, kita akan membuat penambahbaikan pada masa akan datang. Berlaku proses PDCA dekat situ. Kita plan, kita rancang, kita do, kita buat, kita check melalui pentaksiran formatif iaitu S-learning tadi tu tuan-tuan ya, pentaksiran X-learning tadi. Okey, seterusnya semasa kita mengajar juga kita ada aktiviti-aktiviti. Di dalam PBD ini kita membangunkan perkembangan, kemajuan murid ini, kebolehan murid. Jadi kita kena menggunakan pentaksiran itu iaitu mentaksir perkembangan untuk pembelajaran. Ya, assessment for learning ini tuan-tuan sebenarnya memainkan peranan murid itu. Sebab itu di dalam pentaksiran formatif, mentaksir perkembangan untuk pembelajaran, dua perkara yang perlu kita bangunkan pada anak-anak murid kita. Pertama, murid boleh mentaksir kendiri secara kendiri. Kedua, pentaksiran rakan sebaya. Itu yang berada di dalam mentaksir perkembangan pembelajaran. Jadi pentaksiran rakan sebaya akan membantu kita. Kalau kelas kita kan ramai, tuan-tuan, kelas 40 orang. Kita gunakanlah assessment for learning ini dan wajib kita guna. Jadi kita mungkin bertanya sekarang, ada tak selama ini kita pakai kedua-dua kaedah ini, formatif dan sumatif ini di dalam merancang PDP kita, iaitu SKPM G2 kita, standard 4. Kalau saya bacakan di dalam standard 4 itu, kita akan melihat pada standard 4.1 2 Roman. Di dalam 2 Roman itu ada dinyatakan apakah jenis pentaksiran yang digunakan oleh guru dalam PDP-nya pada hari itu. Tuan-tuan menggunakan formatif juga sumatif. Dalam formatif ada dua. Satu, mentaksir perkembangan sebagai pembelajaran. Tuan-tuan sendiri ingin tahu ilmu yang disampaikan itu diterima oleh anak murid. Yang kedua, tuan-tuan membangunkan potensi murid dengan murid boleh mentaksir kendiri. Murid juga boleh menjadi pentaksir sebagai rakan sebaya. Jadi nanti contoh-contoh instrumen itu akan diberikan oleh rakan kita, Puan Tang. Ya, nanti pada akhirlah Puan Tang akan bercerita. Jadi sangat mudah sebenarnya tuan-tuan melaksanakan PBD apabila kita faham konsep asal ini di peringkat awal. Ya, kita kena memainkan peranan pentaksiran itu secara formatif dan juga secara sumatif. Kemudian sumatif. Boleh tak kita laksanakan? Boleh tuan-tuan. Akhir pengajaran tuan-tuan, tuan-tuan buat kuis. Dalam kuis tu adalah pula markah-markah yang anak-anak ini dapat. Bukankah itu satu pentaksiran sumatif? Tuan-tuan mentaksir perkembangan tentang pembelajaran kita pada hari itu. Jadi secara tidak langsung dalam setiap RPH yang kita sediakan, setiap kali kita melangkah mengajar itu tuan-tuan, kita sebenarnya melaksanakan PBD. Cuma bagaimana kita nak susun ketiga-tiga assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning ini, kita kena memahaminya dengan jelas. Jadi saya sangat berharap penjelasan saya pada pagi ini membuka ruang pada guru-guru yang akan mengajar di peringkat sekolah. Selepas ini akan duduk bersama-sama panitia. Ya, kita merancang RPH kita sebaik-baiknya. Kita nilai RPH kita sebab kita semua ini merupakan sekarang ni sekolah TS25 Melaka. TS25 Melaka fokus utamanya ialah guru berkualiti. Sebab kita ingin memberikan pendidikan berkualiti. Guru berkualiti dinilai melalui pengajarannya yang berkualiti. Dan kita dibantu. Di dalam pengajaran pembelajaran, kita boleh membudayakan PLC di situ bersama-sama dengan rakan-rakan kita. Ya, jadi saya harap penerangan pelaksanaan PBD menggunakan pendekatan iaitu secara formatif dan sumatif ini jelas kepada tuan-tuan. Perinciannya ya. Okey. Jadi tadi tuan-tuan tanya, anak saya ni darjah 1. Bagaimanalah anak saya nak menilai dirinya sendiri, tuan-tuan?
sudah tentulah kalau murid itu berada di tahap 1, tahap penilaiannya juga sebagaimanalah dia di tahun 1, bukan sebagaimana dia di tingkatan 1, tuan-tuan. Jadi, guru-guru perlu menguasai DSKP. Di dalam DSKP kita telah pun diberikan standard kandungan. Apakah yang perlu dipelajari oleh murid? Kemudian apa yang dia kena ada, kandungan apa yang dia ada ni. Kemudian standard pembelajaran, bagaimana kita nak mempelajari ni. Kita punya ni. Kemudian kita ada standard pentaksiran. Jadi DSKP itu merupakan panduan kita untuk membantu kita merancang RPH dengan baik. Jadi pada tahun ini jangan keliru pula sebab ada pula kekeliruan di peringkat sekolah. Tahun ini, tahun 2021 kita berada di dalam pandemik. DSKP kita dipermudahkan dengan adanya dokumen penjajaran kurikulum 2.0. Jadi yang mana satu nak diikuti di Parubaya, di SKP ke di PK. Untuk kita melaksanakan standard kandungan asas kita, kita menggunakan di PK kita. Tapi kita boleh buka di SKP kita kerana di SKP itu penerangan yang lanjut berkaitan dengan semua elemen. Dokumen standard kurikulum kita tu ada di dalam situ. Tetapi kita akan gunakan dalam RPT tahunan kita di PK 2.0 bagi tahun pengajaran 2021. Jadi saya harap sangat jelas tuan-tuan ya. Okey, baik, ini telah pun selesai. Sekarang saya pergi. Mengapa PBD itu penting? Kenapa kita kena ada PBD ini tadi? Memanglah penting tuan-tuan. Pertama sekali untuk guru PBD ini. Tuan-tuan sebagai guru, saya juga semasa kita mengajar dulu, saya menjadi pengetua, saya pun mengajar. Pertama sekali kita ingin mengenal pasti apakah kekuatan dan kelemahan murid kita dalam pembelajaran. Hanya cikgu yang mengajar di kelas itu yang tahu kekuatan dan kelemahan anak muridnya. Apabila kita dah kenal pasti tadi tuan-tuan, kita pun dapat kesan perkembangan anak-anak murid kita ni secara menyeluruh. Sebab itu cikgu yang mengajar di kelas itu dia yang dapat kesan tuan-tuan. Yang kedua, kita kena kesan. Kita kena pasti kekuatan, kita dah dapat kesan perkembangan anak murid ini. Kita kena gunakan data ini untuk rancang dan mengubah suai kaedah pengajaran. Ini pentingnya. Contohnya, saya mengajar 3 kelas. 3 kelas saya ajar ni. Sama taranya. Yang mengajar 3 kelas bahasa Melayu tingkatan 1. Antara ketiga-tiga kelas itu, dari segi kekuatan, kelemahan, perkembangannya berbeza-beza. Tuan-tuan. Jadi, kadang-kadang daripada satu RPH itu, kaedah pengajarannya juga kena ada sedikit perbezaan. Tak boleh kita kuluhum je. Okey, kuluhum je lah, satu je. Tak boleh. Kita kena rancang, ubah suai, ikut kesesuaian anak-anak ini. Kemudian, berdasarkan PBD ini tadi juga, kita dapat tahu keberkesanan pengajaran kita. Macam saya ni, saya buat sorang-sorang je ni, tuan-tuan mendengar. Saya tak tahu setakat mana keberkesanannya. Keberkesanannya kami akan dapat kesan bila kami turun ke sekolah-sekolah melihat pelaksanaan PBD. Kita dah buat penataran, kita dah buat rakaman, kita lihat di sekolah, rupanya sekolah tak buka lagi rakaman. PBD tak berjalan dengan sepatutnya. Jadi bila kita berdepan dengan murid, kita tahu keberkesanannya tuan-tuan ya, pengajaran kita. Baik, 1, 2, 3, 4. Kita plan, kita do, kita kemudian action. Itu yang pergi kepada nombor 5. Ambil tindakan sesuai dengan serta-merta. Okey, saya dah buat PBD ni, saya masuk mengajar. Hari ni kemahiran dengar tutur. Hasrat kita biarlah ada budak-budak ni, bila kita buat dia mencapai TP6. Bila saya masuk rupanya anak murid saya TP1, TP2 sahaja. Esoknya saya pun rancang balik. Tak boleh, kaedah yang saya gunakan ni tak sesuai. Data itu bukan untuk kegunaan kami di jabatan. Data PBD itu nombor 1, kegunaan guru yang mengajar. Sebab itu perekodan itu kena autentik sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuan Timbalan kita. Autentik itu serta-merta. Dan diguna pakai hari itu juga kita nilai untuk penambahbaikan esok. Yang itulah kita akan buat refleksi. Refleksi kita, tindakan susulan. Kemudian yang keenam tu kita mengakses sikap dan pembelajaran murid yang memerlukan perhatian.
Okey, 40 orang murid kita ni tadi, 10 orang okey, dia boleh berjalan sendiri. 20 orang anak murid kita ni, kita bantu sedikit. Rupanya ada 10 orang kita kena berikan perhatian kepada anak-anak ini kerana dia ni berada pada TP1. Dia tahu je. Tahu. Dia faham belum lagi. Tak faham. Kita suruh buat yang ini, dia buat yang ini. Kita suruh buat ini, dia buat ini. Jadi tuan-tuan, ini gunanya. Dan kegunaan-kegunaan inilah untuk digunakan oleh guru menyiapkan SKPMG2 standard 4 dari 4.1 hingga 4.6 di mana 4.6 tu special. Murid sebagai pembelajar aktif. Murid sebagai pembelajar aktif akan berlaku apabila bermula daripada 4.1 perancangan RPH kita berjalan dengan baik. Perancangan RPH itu dia akan dibuat dengan baik jika data yang autentik. Sebab tu PBD setiap hari, tuan-tuan. Data itu setiap hari kita rancang. Kita rancang. Dari situ kita dapat, oh ini dah semalam, kita bawa ke hari ini, kita kena ubah, tuan-tuan. Ya. Jadi itu kepentingan PBD itu kepada guru. Sangat-sangat penting, tuan-tuan. Jadi siapa yang memainkan peranan yang penting? Setiap guru. Kerana setiap guru yang berada di sekolah semua mengajar. Terlibat daripada PGB lah, daripada pengetua guru besar pun mengajar, sampailah kepada guru-guru yang lain semua mengajar. Jadi data kita kena ada. Kalau saya pergi, katakanlah bila kami turun nanti, okey, saya nak melihat PBD kelas PJ tahun 1. Ya, okey, apakah yang telah dibuat oleh guru ini berdasarkan data itu? Sebab secara tak langsung, di sinilah aktiviti penjaminan kualiti itu tadi. Penjaminan kualiti itu bukanlah berlaku ikut bulan, ikut tahun. Sepanjang hari pun kita boleh ada penjaminan kualiti lepas kita mengajar, tuan-tuan. Kita dapat kesan kan? Kan mula-mula dia kata kita pantau. Kita kena pasti tu kita sendiri pantau. Kita sendiri sebagai orang yang mengajar ini pun ada aktiviti penjaminan kualiti kita. Okey, kita dapat kesan kekuatan murid. Kita dah dapat kesan kat situ. Lepas tu kita tak berapa pandai lah. Kita cari rakan guru kita supaya dia mentorkan kita. Macam mana nak mengajar kaedah ini? Dah ada pementoran di situ, tuan-tuan. Barulah kan, ini saya berikan gambaran umum itu. Okey. Apa kepentingan PBD? Kepada murid, kepada ibu bapa, tuan-tuan. Ibu bapa, dia dapat mengetahui perkembangan anaknya secara menyeluruh. Jadi, tuan-tuan bila bercerita mengikut mata pelajaran tuan-tuan dapat bercerita dengan yakin. Anak tuan-tuan ni begini dari segi ininya, dari segi itu dan sebagainya. Kita tidak mencongkel kelemahan anak-anak ni tapi kita mencari kekuatannya. Semasa saya ambil anak tuan-tuan ni kan pemalu sangat orangnya. Dia tak boleh nak bercakap ke depan. Tetapi sekarang dia dah boleh ke depan. Hari tu dia menyanyikan sebuah lagu. Ya, kita semua walaupun dia belum lagi hafal betul lah seni kata ini, tapi dia dah berani ke depan. Tentu ibu bapa gembira. Kita ketahui potensi, kekuatan dan kelemahan anak-anak. Anak kita yang ini, dia kuat bercakap, dia pandai sangat tapi dia malas sikit. Dia nak menulis tu dia tak berapa ni. Jadi kita maklumkan pada ibu bapa, dia ada kelemahan sikit. Mungkin dari segi psikomotornya tak berapa baik. Jadi boleh tak di rumah tuan-tuan ajarkan, contohkan kan dia pegang pen tu dia tak kuat. Jadi di rumah kena ada exercise polistisin ya kita panggil tu untuk kuatkan tangan. Anak ni dia tak kuat dari segi macam ni. Ya, ibu bapa. Kenal pasti pencapaian anak-anak dalam pembelajaran dari semasa ke semasa, tuan-tuan. Dan ibu bapa dapat bantu anak-anak mereka dalam pembelajaran berdasarkan maklumat pentaksiran. Tapi bagaimana ibu bapa nak bantu kalau kita tidak memberikan maklumat yang tepat? Kita sendiri pun tergagap-gagap, kita pun tanya mak bapak, tuan-tuan ada nak, ni hari perjumpaan ni, ada apa-apa tak nak tanya tentang anak-anak? Mak bapak pun tak tahu apa nak tanya. Okey, kalau begitu boleh bawa balik. Bukan begitu. Ya, kita kena terangkan mengikut mata pelajaran ni. Tahniah, anak tuan ni dalam tempoh 2 bulan dia telah mencapai TP3 untuk mata pelajaran saya. Jadi dalam TP3 ni dia tahu, dia faham, dia boleh buat. Kita boleh kembangkan lagi anak kita ni untuk masuk ke TP4. Jadi ini dia tuan-tuan. Data PBD tiada tersembunyi untuk ibu bapa. Apabila UPSR dimansuhkan, ibu bapa di luar sana sudah mengambil berat tentang PBD. Jadi kita di peringkat sekolah mesti sangat-sangat cakna dan mahir berkaitan dengan pelaporan PBD anak-anak ini untuk kita berikan kepada ibu bapa. Ya? Okey.
Jadi ini adalah penentuan tahap PBD itu tuan-tuan ya. Yang ini nanti akan diperincikan oleh pegawai saya tuan-tuan ya. Jadi kita lihat di sini penentuannya tu akan melibatkan tahap penguasaan setiap kelompok, iaitu standard kandungannya, standard pembelajaran dengan merujuk kepada standard prestasi. Jadi kalau ibu bapa nak tahu standard kandungan tu apa dia, kita pun memaklumkanlah di tahun 1. Inilah kandungan yang perlu dipelajari oleh anak-anak ini semasa di tahun 1. Nanti dia naik ke tahun 2, maka ini. Naik ke tahun 3 begini, ke 4, 5, 6. Selesai di sekolah rendah, anak tuan-tuan ni dalam mata pelajaran bahasa Melayu sepatutnya menguasai ini. Jadi ini perlu ada pada guru-guru kita. Okey, jadi kita mengajar pun tuan-tuan, kita ikut standard kandungan, mengikut tahap murid ini tadi, kita mengikut standard pembelajaran. Saya menyentuh ini tuan-tuan sebab saya tak mahu kita kurang mengajar ataupun kita mengajar terkeluar daripada dokumen standard kurikulum yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan untuk kita mengajar ya. Okey. Bagaimana kita nak taksir? Kita menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran tuan-tuan. Bukan satu kaedah. Apatah lagi dalam tempoh pandemik ini, kita memerlukan kreativiti yang sangat-sangat kreatif untuk melaksanakan PBD tuan-tuan ya. Jadi cikgu-cikgu berdepan dengan cabaran, tetapi bagi saya kita diberikan cabaran, kita penuh bersemangat. Itu saya baru bercerita dengan pegawai saya. Hari Ahad hari itu saya ikut kursus. Ya, mungkin barulah bagi saya tapi saya sangat teruja mengikuti kursus MyViewBoard. Ya, kegunaan MyViewBoard dalam PDP. Kenapa saya mengikuti kursus itu? Supaya saya juga boleh bercerita kepada guru-guru saya yang berada di sekolah bagaimana kita boleh menggunakan pelbagai aplikasi untuk menarik pengajaran pembelajaran di darjah terutamanya secara atas talian ya bila kita berdepan dengan pandemik ini. Okey, tuan-tuan, seterusnya penentuan tahap penguasaan PBD ini juga merujuk kepada perkembangan holistik ini tadi. Berlaku perubahan tingkah laku anak-anak ini kan tuan-tuan, pengetahuannya bertambah, kemahirannya bertambah, nilainya juga bertambah. Jadi inilah 4 perkara yang ditekankan di dalam PBD itu yang perlu diingat sepanjang masa oleh guru apabila dia menyusun RPH-nya tuan-tuan ya. Mesti kita ingat dalam kita mengajar ni ada tak perubahan tingkah laku anak murid kita? Ilmu pengetahuannya naik sedikit, kemahirannya dan apakah nilai yang kita masukkan. Jadi 4 perkara tuan-tuan ya, 4 perkara yang kita suntikkan di dalam penguasaan PBD itu. Ya, jadi ini secara menyeluruh ya. Pelaksanaan PBD tuan-tuan melibatkan semua mata pelajaran. Saya ulang sekali lagi, semua mata pelajaran tidak terkecuali. Jadi setiap mata pelajaran itu mempunyai hak. Ya, kita tak mahu ada mata pelajaran yang dinafikan haknya. Jadi pada tahun ini PBD telah sampai hingga ke tingkatan 5. Maknanya anak-anak murid kita nanti selain mereka mempunyai sijil SPM, mereka juga ada sijil PBD. Tuan-tuan ya. Okey, dalam proses PDP kita, PBD ini menepati aktiviti pembelajaran PAK 21 ya, menepati pembelajaran mengikut DSKP kita dan juga menggunakan PAK 21. Apakah kaedah-kaedah pentaksiran yang kita boleh gunakan? Macam-macam tuan-tuan ya. Tuan-tuan boleh menggunakan kuis, kerja projek, folio, ujian bulanan. Tuan-tuan lagi pandai di situ. Tetapi tuan-tuan lihat di sini ya. Adakah PBD itu kita nak tukar dengan angka? Okey, saya telah habis mengajar ni, maka saya buat satu ujian. Kalau murid saya dapat 100, maka dia tipik 6. Bukan ya tuan-tuan, itu salah. Dia tak ada pula 100 tu kita bagi 6. Kalau daripada bagi 6 tu, kalau dapat markah begini, maka dia tipik 6. Itu tersilap pada kita ya. Jangan kita laksanakan yang itu. Ya. Jadi PBD adalah pembangunan secara holistik dan berterusan. Dan murid ini, dia mempunyai peluang. Ya, kita ada 190 hari pembelajaran tuan-tuan ya. 190 hari ini kita dapat manfaatkan untuk membangunkan potensi anak murid kita ini daripada standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu murid ini kuasai. Jadi kita lihat di situ, jangan tuan-tuan tukarkan ya, jadi pada ujian apa dan sebagainya kita tukarkan pula menjadi angka-angka TP kita, tahap penguasaan ya. Okey. Tahap penguasaan TP1 hingga TP6 tuan-tuan ya, iaitu tahap penguasaan 1 hingga tahap penguasaan 6.
ini merujuk kepada standard prestasi yang dinyatakan dalam kurikulum, tuan-tuan ya. Kemudian dia menggunakan pertimbangan profesional oleh guru-guru untuk menetapkan tahap penguasaan murid itu. Jadi tuan-tuan ya, dalam kita menetapkan TP itu, sentiasalah kita merujuk kepada dokumen sah iaitu di SKP kita. Kemudian kita gunakan pertimbangan profesional. Bagaimanakah pertimbangan profesional itu dilaksanakan? InsyaAllah akan diterangkan oleh pegawai kita ya dalam penataran seterusnya. Baik. Jadi ini ciri-ciri PBD. Tadi ya saya ulang saja, sebenarnya telah ada pun tadi di peringkat depan. Pertama, PBD tak boleh kita buat tanpa dirancang. Mesti dirancang tuan-tuan ya. Kita rancang PBD kita ni tadi sebab PBD kita menggunakan taksiran sama ada formatif, kita gabungkan juga dengan sumatif. Ya, tuan-tuan. Dan dalam formatif itu kita ada peranan anak murid, tuan-tuan ya, yang perlu kita bangunkan. Mesti bersistem. Ya, ada pelaksanaannya formatif dan juga secara sumatif. Pelbagai kaedah. Kalau dulu kita dalam bilik darjah, kita tak sangka 2020, 2021 rupanya kita dah PDPR. Anak murid berada di rumah, kita berada di rumah, kita berhubung di atas talian ataupun apa lagi medium yang ada, kita menggunakan folio ke, kita menggunakan PBL ke, project based learning ke, itu kaedah-kaedah kita pelaksanaan PBD kita ya. Ada berasaskan kriteria, ada kriteria-kriterianya tuan-tuan ya. Dan ciri-cirinya juga menekankan perkembangan individu. Anak-anak murid kita lah tuan-tuan ya. Kemudian kita juga mengesan perkembangan pembelajaran secara menyeluruh. Kemudian kita mengambil tindakan susulan tuan-tuan ya. Mengambil tindakan susulan untuk memastikan anak-anak murid kita haknya tidak dinafikan untuk mendapat tahap penguasaan yang lebih baik untuk dirinya lah. Dan kita menggalakkan pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya. Menggalakkan pentaksiran kendiri, pentaksiran rakan sebaya ini bukan boleh kita masuk-masuk baiklah hari ini ya, awak semua akan taksir kita. Dirancang. Ada instrumennya, tuan-tuan. Begitu juga dengan pentaksiran rakan sebaya. Kita melatih anak-anak murid itu. Ya. Jadi, itu sahaja pengenalan daripada saya berkaitan dengan PBD. Jadi, mudah-mudahan dengan penjelasan yang ringkas, padat ini akan membantu semua guru dan juga pentadbir di peringkat sekolah memastikan pertama, pelaksanaan PBS di peringkat sekolah dijalankan dengan sebaik-baiknya dan elemen pelaksanaan pentaksiran bilik darjah menjadi satu keperluan yang amat penting yang kita perkasakan. Data-data yang kita peroleh daripada PBS itu iaitu daripada PBD, daripada PAJSK, daripada psikometrik digunakan untuk membangunkan potensi anak-anak murid kita, merancang program-program hala tuju sekolah untuk memastikan kita mencapai 6 aspirasi murid dan juga 5 aspirasi sistem di dalam pelaksanaan pendidikan di negara kita. Jadi sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. PBD kita perkasakan di negeri Melaka.